إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم على الله سأوله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Masalah 124, memakai pakaian kasar-kasar. Memakai pakaian yang kasar-kasar daripada bulu itu melepaskan diri daripada membesarkan diri, maknanya menghapuskan sengaja daripada menghilangkan sifat takabur. Dan tersebut dalam hadis beberapa perkara yang melepaskan diri daripada takabur, daripada sifat membesarkan diri yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dengarlah hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bara'atun minal kibri lubusul suf wa mujalasatul fuqara al muslimin wa rukubul himar ayatakul anzil au ba'irin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah bersabda Rasulullah SAW, bermula kelepasan daripada membesarkan diri, ia telah memakai bulu dan masuk duduk sama berbual dengan orang-orang fakir, mana bergaul dengan fakir miskin, dan menunggang keldai, maknanya sebab kenderaan yang biasa, dan memelihara kambing dan juga unta. Telah meriwayatkan di hadis ini oleh Imam Baihaqi dan lain. Itu di antara sifat-sifat yang membawa kepada tawadhu, menghilangkan akan takabur. Kemudian bab maja'a fi bina'i kulli wabad. Di bab datang menyatakan membuat rumah semua itu jadi bala. Ketahuilah kiranya saudaraku, adalah tiap-tiap manusia itu tak dapat tiada berhajat, memerlukan pada tempat berlindung diri daripada panas matahari, dan berlindung diri daripada sejuk dan basah air hujan dan sebagainya. Maka tempat berlindung itu ialah rumah. Maka rumah itu jikalau diambil dan perbuat akan dia atas kadar yang tak dapat tiada bagi memelihara diri dan ahlinya, maka iaitu tidak ditegah dan tiada dicela syarak. Bermula yang dicela oleh syarak ialah membuat rumah tempat kediaman yang melampau-lampau, berhabis-habis wang dan usaha kepadanya, ya, memberikan makna penumpuan besar kepada tempat sementara. Sengata tu apa berhutang tak terbayar pada. Seperti membuat rumah batu besar dan berlapis-lapis, cukup pula dengan beberapa banyak biliknya. Ada sampai 20 bilik kali. Ya, agak dikumpul 4 bini kali. Dan cukup halamannya dengan taman bunganya. Wah, ada padang golf.
dan jalan batu, pagar daripada besi dan kayu dan lainlah. Pagar je 100,000 boleh buat rumah sebiji. Dan juga halamannya, ya, dengan namanya bunga jalan, ya, demikian lagi dicela oleh syarak. Kenapa tu? Membuang harta supaya berluas dunia. Padahal kalau buat sederhana pun cukup, ya, untuk elak panah hujan. Tapi dia main dengan nafsu, sudah dia berlawan dengan orang lain pula. Adapun jika mengambil rumah yang membuatnya seperti tersebut, kena menjadikan rumah pemelihara orang-orang sakit, ya, atau tempat orang mengaji. Dia buat rumah besar tu, kawasan terluas untuk apa? Buat pusat pengajian, tidak apalah. Dan tempat tinggal orang yang menuntut ilmu. Dan rumah yang akan jadi diperbuatkan kerana mengambil sewa, buat tempat diri sendiri, dan orang diberikan nafkah, dan rumah dijadikan dia wakaf orang musafir, dan rumah diambil sewa kena berbuat sedekah dan penolong fukara, dan juga penuntut ilmu, dan penolong sebarang apa masalah muslimin itu. Maka semua itu tidak dicela oleh syarak. Maknanya walhasil semua itu bergantung dengan kasad dan niat. Kalau niat dia baik, maka baiklah. Kalau niat dia bercampur dengan nafsu, maka rosak. Maka jikalau kerana mau bersedap-sedap, ya, tujuan dia apa? Mengambil itu bukan ibadat, tapi nak bersedap, melayankan kehendak nafsu, maka itu dicela oleh syarak, kerana ia bala kata orang yang demikian itu, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Al-Tirmizi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu an-nafaqatu kulluha fi sabilillahi illa al-bina fala khaira fihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama ni adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Telah bersabda Rasulullah SAW, bermula nafkah, yakni belanja harta dan memborosnya pada tiap-tiap perkara itu, terbilang ia dalam keridaan Tuhannya, melainkan mendirikan rumah besar. Jadi kita belanja berjalan fi sabilillah, itu semua dipuji. Melainkan membuat rumah besar, maka tiada kebajikan padanya jikalau dengan kerana bermegah-megah dan bersedap dan berluas-luas pada dunia. Tidak ada manfaatnya, tiada kebajikan. Adapun jikalau kerana hajat menggunakan segala orang fakir, rumah besar orang fakir masuk tak lagi ada kunci dan sebagainya, maka itu berkebajikan. Walhasil niat dan tindakan. Kalau dibuat baik, baik. Kalau tidak, semata-mata bersedap, melayan kehendak nafsu dia yang tak puas, maka akan jadi kerosakan. Dan terbilang ia nafkah fi sabilillah apabila niatnya yang demikian itu. Dan telah berkata Ibrahim An-Nakhai, si Ibrahim An-Nakhai, al-bina'u kulluhu wabalun. Qala Abu Hamzah, qultu ara'aita ma la budda min? Qala la ajra wala wazr. Bermula rumah besar itu daripada rumah batu dan kayu, itu semuanya jadi bala orang yang empunyanya, mana tuan dia, kerana akan jadi masuk ia ke dalam hisab di dalam akhirat. Itu masalah. Ad-dunya halaluhu hisabun wa haramuhu azabun.
Jadi dunia tu halaluhu, halalnya hisab. Maka nak nunggu hisab, Masya Allah, kita boleh kata dapat surat ke mahkamah, kita dah rasa lain. Walaupun rasa-rasa benda tu apa, dia menang, tapi sebut mahkamah nak pergi bicara, nak apa, itu satu maknanya masyakkah. Apatah lagi bercara di akhirat, dalam keadaan suasana dia berjuta trilion manusia banyak tahu, bergempit, ada yang pijak kaki 1000 tindih, matahari lagi, panjang cerita. Nak pergi cari syafaat Nabi Adam 1000 tahun tak dapat, Nabi Musa, Nabi semua tak dapat, tu dah beribu tahun. Kemudian nak jumpa Rasulullah SAW, kemudian baru dia kira hisab. Nak hisab pula, itulah dia. Kalau banyak lagi satu menyebabkan perlu berat kita di sana esok. Di dunia itu halalu hisab wa haramuhu azab. Halalnya hisab, kalau haram azab. Jadi maknanya bila dia mengambil berlebihan, itu menyebabkan boleh mendatangkan masalah besar di sana. Dan kata Abu Hamzah muridnya, katanya, apa fikir tuan kalau didirikan dan dibuat rumah itu kerana tak boleh tidak, dan maknanya dia buat sekadar hajatnya lah. Jawabnya, tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Tak berdosa, tidak ada pahala apa kalau buat saja. Tapi kalau diniatkan untuk buat ibadah, nak buat kuliah ke apa, nak jamu orang fakir miskin dan sebagainya lah, ada benda-benda kebajikan tu tak apa. Tapi kalau sekadar buat besar, nak melawah, nak tunjuk dekat orang, nak berlazat, jamu selera nafsu dia seronok, itu dicela syarak, menyebabkan banyak masalah berlaku. Bila dah besar kan banyak kos, bila kos dah banyak, silap berhutang, nak bayar banyak kes, menyebabkan banyak masa terhabis di situ, banyak pemikiran tertumpu di situ, tenaga habis ke sana. Jadi sedangkan dalam hidup kita punca besar nak gunakan menyimpan akhirat, bekalan 3 perkara besar. Itulah masa, tenaga, atau maknanya kita usaha kita. Kalau semua tu dah diberikan, masa ke situ, tenaga ke situ, habis, kebekalan akhirat akan tercecer sebab dah banyak ditumpukan ke situ. Jadi ambil sekadar hajat senang. Dia macam kenderaan, kenderaan bila besar trailer tu, dia lagi tak laju, dia perlahan ni. Itu kalau nak laju kena pakai yang tak ada apa, tak ada berat, macam sekarang racing laju kan. Jadi itulah, bila kita ringankan dengan dunia, maka pantas jalan dia ke akhirat. Siapa yang memberatkan urusan dunia tak habis-habis, maka dia melembabkan jalan akhirat. Takut dia jam terus. Itu dia antara benda yang jelas. Kemudian kata Sayyidina Abi Hurairah, muridnya kata, apa fikir tuan, apa pandangan tuan kerana didirikan dan dibuat rumah tu kerana tak boleh tidak, maknanya dibuat rumah sekadar nak berlindung panas hujan, maka ketiga itu tak apalah. Itu kalau digunakan dengan niat yang lain, membesarkan rumah, tujuan dia nak bangga, jamu nafsu selera dia, maka dia akan jadi rosak. Kadang-kadang kerosakan tu dah awal lagi nampak. Nak buat rumah besar 3 juta 3 juta rumah, 5 juta ke, tak cukup duit, dah kena pinjam. Bila pinjam pula dah kena apa, riba, nak kait, macam-macam. Jadi rumah pun panas sebenarnya. Allah. Kemudian bab maja'a fil infaq fi wujuhil khair. Masalah 126. Terlatar ini menyatakan memperbelanjakan harta pada segenap perkara kebajikan. Di harta yang diberi pinjam kepada kita hendaklah diguna. Guna yang pertama wajib nafkah anak isteri, keperluan. Yang kedua ialah untuk digunakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membuat simpanan besar di sana besok. Ketahui kiranya saudaraku seorang berharta, orang yang punya harta serta tahu ia menggunakan hartanya itu, tidaklah menjadi bala atas dirinya di akhirat kelak. Sebab dia akan menggunakan ibadat dalam bentuk maliyah, benda yang bentuk harta, infak, sumbangan, jihad dan sebagainya lah, bagaimana dilakukan oleh para sahabat yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bila ketahui kira saudara seseorang berharta serta tahu ia menggunakan hartanya itu tidaklah menjadi bala atas dirinya di negeri akhirat, sebab dia guna pada jalan Tuhan bahkan dapat pahala banyak. Bimbang kalau tak gerti menggunakan, ya, sebab dia tidak bersedia menumbangkan nafsu dia. Maka nafsu bila kawal dia habis. Nafsu dimasuk dalam semua jurusan, ya, makan minum ada makan nafsu, minum nafsu, berjalan ada jalan nafsu, mencari harta ada cari nafsu, beribadat pun ada ibadat nafsu. Ya, nafsu dimasuk habis tu. Kalau ibadat pun dia masuk, apatah lagi dalam bentuk nafsu yang liar lagilah dia pun dah masuk. Maka apabila digunakan harta itu kepada apa suatu yang kebajikan bagi dirinya atau anak isteri atau orang yang wajib nafkahnya atau ibu bapanya atau kaum keluarganya atau siapa-siapa yang berbuat baik, maka semua harta itu diperbelanjakan dari dapatlah di ganjaran besar pahala. Seperti dibelanjakan pada makan minum mereka itu, disari bapa dia, orang dalam tanggungan dia, atau pada pakaian mereka itu, mana benda-benda keperluan itu, atau pada sakit, mana benda yang mendatang ujian, sakit, pening macam-macam, atau pada mengajar mereka itu digunakan, atau pada kemaslahatan dunia yang jadi penolong akhirat. Nampak kerja dunia jadi berniaga semua, tapi digunakan niat untung dia untuk jalan akhirat, itu tak apa. Atau dibelanjakan tempat ibadatnya dan tempat tinggalnya dan penolong kerjanya dan lain daripada berapa banyak jalan, ya, mana khairat kebajikan, maka semuanya berpahala, ya. Walhasil al-umur bimaqasidah, segala urusan yang bergantung kepada qasad dan niat seorang. Dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi an Haris tabna Mudarrab qal ataina khabbaban na'uduhu wa qadil yastawa sab'a kayatin faqal laqad tatawala maradi walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tamannaul al-maut, ya, la tamannaitu qalu yujaru ar-rajul fi nafaqati kulluha illa turab aw qala fihi bina. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in, namanya ialah Harisah. Namanya ialah Harisah, dia perempuan, Ibnu Mudarrib, laki-laki tu Pak Ibnu. Katanya telah datang kami akan seorang sahabat bagi Rasulullah SAW, namanya Khabbab bin Al-Arattah, yang diseksa sangat kuat, ya, ketika mempertahankan Islam. Namanya Khabbab bin Al-Arattah radhiyallahu anhu. Dan kami ziarah akan sakitnya, pada sungguhnya telah diselarkan akan dia dengan api 7 kali. Ambil api diselar, ada jenis ubatnya tu kan. 7 kali selar akan jadi kuat sakitnya. Maka tiada sembuh juga sakit. Dia selah sak gitu kan, tak sembuh juga. Benda diusahakan untuk dia untuk sembuh, namun belum lagi. Maka pada masa itu berkata ia pada kami akan hadis yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad tatawala maradi walaula anni sami'tu Rasulullah SAW yaqul la tamannau al-maut, ya, la tamannaita, ya, la tamannaitu Allah.
Mana ceritakan sakit dia ni ujian berat. Maka katanya, demi sesungguhnya telah lama sakitku. Ya, tak baik-baik lama. Maka jikalau bukan kerana bahawasanya telah mendengar aku akan Rasulullah SAW bersabda, jangan mencita sekalian kamu akan mati kerana dunia itu, dan saya mencita aku akan mati kerana tidak tertanggung rasanya akan sakit. Mana mujur Nabi tu ada tegar, jangan minta sakit. Kalau tidak aku minta ni. Maknanya apa tu? Sangat kuat ujian ni, sampai mungkin tak tertahan sakit kuat, tapi tak boleh. Tetapi tatkala syarak kita tegar yang demikian itu, maka wajib atas kita sabar hingga datang apa yang ditakdirkan Tuhan. Tunggu maknanya keputusan Tuhan. Kemudian ada pun jikalau mencita akan mati, ya, dia bercita-cita nak mati. Sebab dia apa? Kerana memelihara agama, yang ini takutkan binasa agamanya, maka kita diharuskan dia oleh syarak. Kemudian kata Khabbab radhiyallahu anhu, yang bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi pahala akan seorang pada nafkahnya yang dinafkahkan pada sekalian kebajikan, semuanya dapat pahala, melainkan tanah, yakni memperjandakan memindahkan tanah daripada satu tempat kepada satu tempat, atau sabda ini melainkan kena membangunkan rumah. Kan tidak ada pahala. Kalau niat tak betul besar. Hadis hasan lagi sahih. Dan tetebak mengatakan babu maja'a man kasah musliman sauban. Datang menyatakan orang yang memberi pakaian pula. Kasah maknanya memberikan pakaian. Satu orang muslim, orang beriman yang susah, kita bantu. Akan kain dia beri pakaian. Ketahuilah saudaraku, ini satu amal yang berfaedah di dunia dan di akhirat. Telah diberikan tahu oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, boleh diamalkan oleh orang yang suka mencapai faedah dua negeri. Bagus. Iaitu siapa memberi pakaian akan orang miskin. Kita tengok maknanya dia memerlukan pakaian, tak ada pakaian kita bagi, maka dapat balasan ia, ganjaran besar daripada Ta'ala, tinggal di dalam peliharaannya. Maknanya di dalam pemeliharaan antara dunia dan akhirat. Itu besar kita bantu fakir miskin, ya. Maka itulah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa, menerangkan demikian itu dengan katanya, An Husain qal ja'a sa'il fasa'ala ibn Abbas faqala ibn Abbas li sa'il atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala na'am qala wa tasum Ramadan qala na'am qala sa'altu wa li sa'il haqq innahu la haqqun alaina an nasilak fa'atahu sauban summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu ma min muslimin kasa musliman sauban illa kana fi hifzi minallahi ma dama minhu alaihi khirqah. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in namanya Husain, katanya telah datang akan daku, mana telah datang seorang yang minta sedekah. Sebab apa? Kerana kemiskinan, dia perlukan makanan, pakaian, minta sedekah, peringkat dah terdesak.
kepada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas dikenal semua ulama tafsir besar. Bila datang ia kepadanya lalu meminta terus ia kepada Ibnu Abbas itu, rupanya tidak dikenal oleh Ibnu Abbas akan dia. Siapa dia datang, maka berkendak ia mengetahui adakah orang yang tadi itu minta itu orang Islam atau kafir. Sekiranya ia orang Islam, maka sangat mustahak menolongnya. Adapun jika ia kafir, tidak mustahak menolongnya sebagai orang Islam. Ya, aku tolong gitu, nak tolong Nabi. Sini kata tak ada kebajikan. Pada sini kafir dengan Allah Taala. Allah. Maka berkata ia Ibnu Abbas kepadanya, adakah engkau baik sangka bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah? Jawabnya orang itu meminta, bahkan mana ya, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang mustahak disembah melainkan Allah, dan wajib, maknanya wujudnya, mana zat yang sedia kala yang wajib berwujud. Kemudian kata Ibnu Abbas lagi kepada orang yang minta sedekah itu, adakah kamu baik sangka bahawasanya Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah? Jawabnya, bahkan mana dia yakin dengan kerasulan Rasulullah SAW. Aku naik saksi Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah lagi hambanya. Dan kata Ibnu Abbas lagi, adakah kamu puasa bulan Ramadan? Maka bahkan kata ia, kemudian aku puasa pada bulan Ramadan. Dan kata Ibnu Abbas, kamu telah meminta pada aku, dan ada hak bagi orang yang meminta kepada orang yang dipinta, bahwasanya sepatutnya tu dan mustahaknya akan kami bahawa menghubungkan kasih sayang kepadamu. Maka Ibnu Abbas pun memberi akan dia sehelai kain sedekah kepadanya. Ya, itulah akan jadi pakaian dia tadi. Kemudian daripada Abdullah bin Abbas bersedekah kain, berkata ia, telah aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda ia, tiada daripada seorang Islam memberikan pakaian akan kain kepada orang Islam, mana yang susah memerlukan, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peliharaan Allah. Ya, mana tadi? Tiada seorang Islam yang memberi pakaian akan kain akan seorang Islam, melainkan adalah ia dalam pemeliharaan Allah selama berkekalan dari kain itu atas sekebis pun. Mana selagi kain itu dipakai, tak koyak, tak buang, banyak pahala di jalan. Dan untung orang cerdik nak pandai. Dia pergi kat seorang masjid, banyak orang kaki ibadat ramai. Dia bawa 2-3 kodi kain pelekat dia bagi. Dia bagi ada atas selai. Jadi selama kawan tu pakai kain tu, pahala kita jalan. Pahala kita dah dapat. Jadi orang bagi ikutlah apa yang orang gunakan pada jalan Allah Ta'ala. Selama benda tu ada lagi, maka pahala dia jalan. Ini saham besar ni. Allah. Mana tidak ada seorang Islam memberikan pakaian akan kain akan seorang Islam, melainkan adalah ia dalam peliharaan Allah selama berkekalan daripada kain itu atasnya secebis, walaupun sikit lagi tinggal. Ya, dah koyak-koyak dipakai juga lagi tu. Orang tu jalan pahala dia, untung. Kemudian dan kata Abu Isa di Hasan lagi gharib. Masalah 128. Pakaian buruk disedekahkan, adakah dapat pahala? Dia pakai, tapi pakaian itu maknanya dah buruk, dah pakai lah, second. Dia beli baju baru, dia pakai, yang tu dia bagi orang. Pahala tak? Ada sengaja teruk, kain yang boleh bawa kain buruk dia bagi. Dia boleh lap kaki. Itu semua. Kalau orang bagi kita tu, kita nak terima tak? Kita bagi orang, macam mana kalau kita suka orang bagi kita yang terbaik, yang elok kan, macam tu kita bagi orang lain. Maka lagi masukkan idhalu syurur fi qalbi mu'min ibadatun, memasukkan kegembiraan dalam hati orang beriman, itu ibadat. Dan kegembiraan yang besar kali kita masuk pahala besar apa?
kegembiraan dalam hati Rasulullah SAW. Kita beramal dengan sunnahnya, kita selawat ke dia, tu pahala dia besar tadi. Habis. Kemudian masalah pakaian buruk sedekah akan dapat pahala tak? Sesungguhnya tersebut dalam hadis, dapat pahala orang yang sedekahkan kain buruknya, yang mana kain sudah dipakai. Maka hadis ini demikian itu katanya an Umar qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man labisa sauban ya ahsabahu qal jadidan faqala hina yablughu ya tarqatahu misal zalik summa amila ila saubihi al-halq fakasahu miskinan lam yazal fi jawarillahi wa fi zimmatillahi wa fi kanafillahi hayyan wa maitan ma baqiya min as-saub ya itu salak. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, katanya apa? Telah aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memakai ia akan kain, barang siapa memakaikan kain, mana boleh pakai kain, akan kain, aku kira-kira sabdanya kain baru. Maka berkata ia pada waktu sampai jiwa ke lehernya akan meninggal. Sumpah demikian. Jangan bersiapa mengganti dirinya dengan pakaian yang baru, kemudian disengajakan dia kepada kain yang buruk yang digantikan itu dulu, lalu dipakaikan akan dia, akan orang miskin. Nasai sentiasa ia berdamping dengan Tuhan. Itu besar. Kalau beri yang baru lagi, ada lagi baru besar. Maka ada ibadat afdalul amal apa? Asqaluha. Amal lebih besar afdal bila dia lebih berat, lebih mencabar. Jadi nak bagi yang baru kadang-kadang tercabar, bagi yang dah pakai pun dia dapat juga. Jadi kalau bagi baru tu lagi bagus, lagi gembira kan. Orang dapat pakaian second dengan pakaian baru, mana suka? Tentu saya suka yang baru. Kita masukkan dalam hati gembira, Masya Allah, seronok dia. Pahala besar dia dapat. Tidak seorang pun seorang Islam memberi makan akan memberi pakaikan pakaian akan seorang Islam lain kan adalah dalam pemeliharaan Allah selama berkekalan daripada kain itu atau atasnya setebis jua pun. Dan salah pakai buruk sedekah akan ada pahala. Sini. Di hadis pahala sedekahkan kain buruk, maka hadis ni demikian katanya. Daripada An Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man labisa uban ya ahsabu qala jadidan faqala hina yablughul tarqutahu misl zalik summa amila ila sawi al-khalq fakasahu miskinan lam yazal fi jiwarillah ta'ala fi zimmatillahi wa fi kanafillahi hayyan wa maitan ma baqiya min sabi min sabi sal min saubi salakal. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, katanya telah aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa memakai ia akan kain, ya, aku kira-kira sabdanya mana kain baru, maka berkata ia pada waktu sampai jiwanya ke leher, sumpah demikian. Yang ini apa? Siapa yang menggantikan dirinya dengan pakaian baru, kemudian sengaja ia kepada kain yang buruk yang digantikan, lalu dipakainya akan dia akan orang miskin. Nah, saya sentiasalah ia berdamping Tuhan, itu mendapat pahala besar. Apatah lagi kalau beli yang terbaik, yang baru lagi. Dan di dalam akuan Tuhannya dan dalam pemeliharaan Tuhan hidupnya dan matinya selama kekal daripada kain selai benang sekalipun, walaupun sehelai benang, walaupun makna sedikit, walaupun kain tu kain kecil je, ya. Jadi kalau beri yang mahal lagi baik, maknanya memuaskan hati dia. Dan diriwayatkan di hadisnya oleh Al-Baihaqi. Itu kelebihan maknanya apa? Seorang memberikan makanan
dan memberikan pakaian kepada saudara muslim. Ya, sebagai ada kita, al-amalul muta'addi khairun min amalil qasir. Amal yang bentuk dia muta'addi kena pada orang lain, itu lebih besar pahala ni pada ibadat bentuk individu seorang diri sahaja. Ya, habis. Kemudian babu japin ifsya'is salam it'am. Satu lagi bab 129 yang datang, ia menyatakan hadis menunjukkan atas suruh menyebarkan salam dan memberi makan makanan. Ketahui kira saudaraku, tidak ada satu kaum melainkan apabila berjumpa seorang dengan seorang lain adalah salamnya dan tegur sapanya dengan kelakuan dan perkataan. Maka agama kita telah menentukan atas perkara salam ini segianya disiarkan dan dimasyhurkan dia ifsya, mana dia hebat. Maknanya apa? Kita kena selalu rajin bagi salam, sehingga kalau ada hajat besar kata ulama, kau bagi salam 40 orang, lepas tu doa, insyaAllah doa kamu mustajab. Ya, baru kita assalamualaikum, dia balas waalaikumsalam, 40 orang berikan doa sejahtera kat kita, insyaAllah. Tu orang dulu macam tu. Dia ada hajat besar, dia pergi keluar, assalamualaikum, 40 orang tu dia doa. Kita pula jumpa orang tunggu bagi salam. Bila orang tak bagi salam, kata wah sombong dia, dan dia sombong. Ya, kita bagi salam dulu. Kalau orang tak jawab salam kita, ya, maka malaikat akan menjawab salam. Itulah hadis dia. Ya, kita bagi salam, tiba orang tak jawab, malaikat jawab. Tapi jangan kita gigit bilang, kalau tak jawab dah, malaikat jawab. Dia macam mula bunyi kan. Pada bab salam dia terbalik daripada kaedah asal. Kaedah asal sunat dengan wajib mana besar? Pahala wajib besar, sunat bawah wajib, kecuali bab salam. Bab salam bagi wajib, bagi salam sunat, jawab salam wajib. Pahala mana besar? Pahala yang mulakan salam besar. Walaupun disunat tapi pahala lebih besar. Sebab sini banyak mencabar. Ya, terutama segi keegoan. Orang yang ego biasa kan dia malam bagi salam kawan, disuruh orang salam kat dia, kan? Orang tak bagi salam, wah dia kata sombongnya macam. Sedangkan Rasulullah SAW tak sempat nak bagi salam. Ada sahabat nyuruh balik batu nak bagi salam kepada Rasulullah, dekat Rasulullah bagi salam. Sampai kumpulan budak-budak pada Rasulullah bagi salam. Itu akhlak tinggi baginda sallallahu alaihi wasallam. Salam doa. Jadi hamburkan salam, masyhurkan dia. Dan telah ditentukan salam dengan kelakuan dan perkataan ini. Ada pun perkataan ialah assalamualaikum. Dan kelakuan ialah berjabat-jabat tangan seorang dengan seorang. Maka siapa yang berjumpa seorang dengan seorang lalu memberi salam, maka siapa dahulu memberi salam, maka ia lebih yang lebih dapat pahalanya. Itu. Dan diberi salam ke atasnya. Dan wajib atasnya menjawab sekarang itu. Mana sekarang juga. Mana jawab salam wajib, memberi salam sunat, tapi pahala besar yang memberi salam. Guna ada salam dia telah dimasyhurkan dalam Islam. Itu diadakan, dia dimulakan dengan dari mula Islam lagi. Maka semenjak sudah diadakan, dia telah dipecut, mana disungguhkan oleh Nabi SAW supaya mensiarkan dia, maknanya hamburkan salam. Dan sukakan oleh Nabi SAW dengan berbagai-bagai kesukaan tu. Sehingga daripadanya disabdakan bahawa menjadi berkasih-kasih dan berbaik hati antara orang yang bersalam-salaman tadi, akan timbul satu mutiara besar, itu kasih sayang dia. Tak adalah berhasad dengki dia. Maka mendapat pahala negeri akhirat besar tu. Oleh kerana itu saya gini, orang Islam tu jangan lupa akan maknanya pesanan syarak kita, dengan sebab bermegah-megah dengan salam orang yang agama bukan Islam. Ya, kita nak salam kita ada. Ini kadang salam dia style macam morning lah apa. Ya, morning tak morning ke. Salam tu penting tu, doa tu. Dan mendatang demikian itu, ya, dipanggil nifak dan bercerai serta jauh daripada pahala dari sisi Allah Ta'ala yang besar. Kemudian dalil yang menunjukkan atas suruh siarkan, sebarkan salam cari Islam dia ialah, ya, sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi an Abdullah bin Salam qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata in jafalan nasu ilaihi wa qila wa qadima Rasulullah SAW, ya, qadima Rasulullah SAW, ya, mereka seronok sambut. Kemudian paba'astu pajik tu fil nasi la anzura ilaihi falamma stasbata
wajhahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laisa biwajhin Allah laka laisa biwajhin kadzab wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qala ayyuhan nas ya abshus salam wa at'imut ta'am wasallu wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Siapa nak masuk syurga dengan sejahtera, beberapa perkara disebutkan oleh Rasulullah di sini, ya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu kata, tatkala datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah, ini pada masa ia berpindah dari Mekah, yakni pada masa mula-mula tibanya ke negeri Madinah ini, berlari-larilah orang-orang semuanya dengan segera pergi berjumpa akan dia Rasulullah SAW ni, ya, di pintu negeri Madinah itu. Dan dikata orang di situ, di sini telah datang Rasulullah SAW, dan telah datang Rasulullah SAW, dan telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadimar Rasulullah, ya. Kata orang tala'al badru alaina, tu sambut lagu. Oleh suku cita semua orang, dahsyat orang Madinah lembut. Orang ni kalau di Mekah tu kasar tu. Kalau kita sana pun kata boleh-boleh orang tak boleh roh, so keluar weh. Ganas. Kalau Madinah tu di bang kedai dia cantik lu, menanti dia bagi teh lu. Ya, yang Madinah jenis lembut. Orang dia lembut perangai dia. Dan telah datang Rasulullah SAW, telah datang Rasulullah SAW, ya. Oleh suka cita orang itu sebagai tiada maknanya lepas menyebut kedatangan daripada mulutnya. Qadimah Rasulullah SAW, Qadimah Rasulullah SAW, ya. Bila aku dengarkan mereka diambil dan berat pula ke atasnya, dan berasa pula hatiku, ya, mau mana melihatnya, dan aku tidak pada masa itu beragama Yahudi lagi. Ya, jadi kebilangan pada orang-orang mana aku seorang pendeta yang masyhur. Aduh, kata Abdullah bin Salam, ya. Abdullah bin Salam ni lain macam ni. Dia cepat, dia tengok je mata, sebab dia pakar bahasa. Dia tengok Quran tu jam, tu dia beriman. Maka aku datang kepada Nabi SAW dan di dalam orang yang banyak-banyak tu, supaya aku lihat akan dia, mana dia sebenar, kan. Dan aku lihat telah mengetahui tanda Muhammad Rasulullah SAW di dalam Taurat, jelas ada dah. Oh, terang gitu, ya. Apabila aku lihat akan dia, nasaya, ya, tahulah aku ialah Rasulullah SAW, dan aku pun bukannya dia lagi. Maka tak kala sampai aku kepadanya, maka aku tatap lihat kepadanya dengan rupanya dan wajahnya dan kelakuannya dan cakapnya, maka tahqiqlah, mantap, tepat tunggu pandangku akan wajah Rasulullah SAW. Maka tahulah aku bukannya mukanya itu muka orang pembohong. Ni bukan muka bohong. Ada sekarang bohong, dia keluar cakap bohong, cakap bohong. Ya, pembohong buat-buat mengaku diri rasul, bukan. Ya, ini memang maknanya siddiq. Ini ada amanah, siddiq, tabligh, fatana, semua ada sifat-sifat kerasulan. Dan saya yakin di hatiku sesungguhnya ia pesuruh Tuhanku, ya. Dan adalah awal-awal suatu yang berkata-kata dengan dia bahawa bersabda ia, hai manusia, siarkan, malah sebarkan, masyhurkan sekalian kamu akan salam. Wah, dia itu sifat insan termulia. Suruh orang apa berdamai, doa-doa, suruh gaduh. Dan beri makan, beri makan oleh sekalian kamu akan makanan. Mana sifat menggalakkan, sifat membantu. Itu dipanggil apa? Al-amalu muta'adi khair min al-amali qasir. Ibadat yang membantu orang lain terlebih besar ibadat seorang diri. Dan semayang sekalian kamu padahal orang-orang tidur. Orang tengah tidur malam kan, wan nas niyam, bangun tahajud, dan membaca Quran, zikir dan lain pada waktu malam. Pada waktu orang-orang tidur, kita bangun. Nasai masuk kamu akan syurga dengan sejahtera. Tiada ada helai halangan, tak ada lagi halangan, tak ada dah. Sebab setengah ulama katakan di sini bahawa siapa yang kekal qiyam, insya-Allah dilepas azab kubur, ya. Atau kelebihan qiyamul lail besar. Nama salah 130. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, fa innahu la